Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan lihat bagaimana untuk mendaftar FOSIM domestik ataupun pendaftaran premis makanan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Okey. Sebelum tu saya jelaskan bahawa premis makanan wajib didaftar sebelum 1 Januari 2010 pada keratan berita keratan akhbar yang sebelum ni kita boleh baca semua premis makanan wajib mendaftar dengan Kementerian Kesihatan sebelum 1 Januari tahun depan untuk menentukan makanan yang dijual premis berkenaan adalah bersih. Okey, dalam satu kenyataan semalam, Kementerian Kesihatan Malaysia, premis makanan berkenaan termasuk yang diusahakan oleh kilang makanan, catering, restoran, gerai ataupun penjaja bergerak seperti food truck sama ada berdaftar atau tidak dengan agensi lain dan pihak berkuasa tempatan. Ini selaras dengan Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Okey, untuk mendaftar layari laman web FOSIM Domestik. Okey, kita lihat di page R&D Food Safety Solutions di Facebook, pendaftaran premis makanan menurut Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Okey, jika anda tiada slip ataupun sijil pendaftaran premis makanan dengan KKM, anda boleh di-compound sebanyak RM300 bagi kedai makan ataupun RM200 jika gagal memperbaharui premis pendaftaran sijil pendaftaran ini bagi kategori restoran ataupun gerai makan. Okey, bagi pendaftaran boleh layari fosimdomestic.moh.gov.my ataupun kita masuk dalam Google dan kita buat carian FOSIM domestik. Okey, saya akan zoom in supaya lebih jelas. Okey, boleh masuk di laman web fosimdomestic.moh.gov.my. Kemudian akan keluar paparan seperti ini, FOSIM domestik, Sistem Maklumat Keselamatan Makanan Malaysia untuk domestik. Okey, sekiranya anda telah berdaftar sebelum ni, anda akan ada ID pengguna dan kata laluan. Tapi jika anda masih belum mendaftar, anda boleh masuk di daftar sekarang. Kemudian anda akan diajar bagi arahan penggunaan sistem. Kita terus sahaja ke scroll ke bawah untuk melihat contoh mengisi borang pendaftaran premis. Di dalam FOSIM ada 3 section iaitu Section A, Section B dan Section C. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, scroll sahaja ke bawah. Anda akan dapati ada beberapa kategori untuk pendaftaran. Jika anda merupakan pemilik restoran, boleh klik di bahagian premis. Begitulah seterusnya jika sekolah latihan memandu, mesin jual air. Okey, sekiranya anda ada kilang ataupun pemilik restoran ataupun anda pemilik gerai makan ataupun anda pemilik food truck ataupun penjaja statik, boleh klik di bahagian premis di sebelah kiri. Kemudian anda akan dibawa kepada laman web yang seterusnya ni, ada Section A dan Section B. Okey, bagi Section A, anda perlu mengisi maklumat pemilik ataupun individu yang diberi kebenaran. Okey, jadi di sini saya akan isikan contoh bagi nama pemilik Ali bin Abu. Okey, pilih nombor kad pengenalan ataupun nombor pasport. Okey, pilih nombor kad pengenalan dan masukkan nombor kad pengenalan. Saya akan isikan di sini 990101111111. Okey, ini adalah contoh semata-mata. Anda hanya perlu isi di bahagian ruangan yang ditanda bintang merah sahaja di hujung. Jadi nama pemilik, nombor identiti. Lampirkan salinan kad pengenalan tidak perlu. Alamat pemilik adalah alamat rumah kita. Contohnya nombor 1, lorong 1, taman 1. Okey. Bandar, katakan anda berada di Kuantan. Okey. Postcode, letakkan sahaja postcode 20,000 dan negeri boleh pilih negeri Pahang. Masukkan nombor telefon anda 011
888888. Okey. Alamat email adalah optional, jadi anda boleh untuk mengisi ataupun tidak mahu mengisi alamat email. Okey, ID pengguna anda perlu ingat untuk login sistem ini pada masa akan datang. Jadi saya akan masukkan alamat nombor IC saya, contoh saja 990101111111. Okey. Jadi bagi ketelaluan saya akan copy paste saja ID pengguna. Yang ini sebagai contoh saja. Okey. Section B, maklumat perniagaan. Kita masuk kepada section seterusnya, iaitu maklumat perniagaan kita. Yang pertama, B1, nombor pendaftaran syarikat ataupun perniagaan. Okey, masukkan nombor kad pengenalan jika tiada nombor pendaftaran SSM. Jika anda ada daftar perniagaan anda dengan SSM, anda boleh masukkan nombor pendaftaran di sini, atau jika masih belum mendaftar, boleh masukkan nombor kad pengenalan. Saya akan paste sahaja nombor kad pengenalan. Okey, nama syarikat jika ada, jika anda berdaftar dengan SSM. Kalau tiada, boleh skip sahaja kepada alamat syarikat. Ini adalah alamat syarikat anda ataupun alamat perniagaan anda. Okey. Katakan alamat syarikat saya sama seperti alamat perniagaan saya, iaitu di bangunan 1-2, okey, Bandar Baru. Okey. Saya akan masukkan sahaja postcode contoh dan bandar Kuantan, okey, negeri Pahang dan daerah Kuantan. Okey. Selesai masuk maklumat perniagaan di section B, saya akan klik seterusnya. Okey, sekarang kita telah masuk di bahagian yang terakhir, iaitu section C, maklumat premis perniagaan. Andainya anda mempunyai lebih daripada satu premis, anda perlu mendaftar premis yang kedua pada section akan datang, tapi ini adalah untuk premis perniagaan yang pertama anda. Okey. Kategori premis, jika anda merupakan pemilik kilang, anda boleh pilih kategori P1, iaitu yang terlibat dengan penghilangan makanan. Jika anda terlibat dengan catering, anda boleh pilih P2. Atau jika anda pemilik restoran ataupun kedai makan, boleh pilih P3. Dan jika anda mempunyai food truck, boleh pilih P4. Okey, jadi saya mempunyai 2 buah restoran. Contohnya, saya mempunyai 2 buah restoran. Bagaimana jika saya ingin mendaftar kedua-dua restoran ini? Jadi yang pertama, saya akan daftar restoran pertama saya di kategori section C. Okey, restoran kedua saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey. Di sini anda boleh pilih kategori 3, akan ada beberapa contoh. Jadi kedai saya merupakan restoran, saya akan pilih restoran. Okey, alamat premis adalah sama seperti alamat syarikat yang saya nyatakan tadi. Jadi ini adalah nombor lesen pihak berkuasa tempatan jika ada. Okey, jika tiada, boleh skip sahaja ke nombor telefon 011 11112222. Okey. Nombor fax jika ada, jenis bangunan kekal, status premis. Okey, katakan sewa, jenis premis statik. Contohnya saya mempunyai bilangan pengendali makanan ada 3 orang. Okey. Dan terletak di RNR Lebuh Raya? Tidak. Okey, bagi C11, iaitu pasaran domestik ataupun ekspor, adalah untuk kategori kilang sahaja, iaitu kategori P1 sahaja. Okey. Kita akan setelah selesai mengisi section C, iaitu maklumat premis, kita akan klik butang seterusnya dan anda akan dibawa ke laman web seperti ini. Pengesahan maklumat, anda akan diberikan section A, section B dan section C. Okey. Kemudian anda perlu tik bahawasanya semua maklumat di atas adalah tepat dan benar dan tepat. Jadi klik sahaja butang daftar, dan jika ada perubahan boleh klik di ubah section A dan B ataupun ubah section C. Okey. Jika anda telah mendaftar seperti ini, anda boleh klik butang daftar dan anda akan dibawa ke satu laman web untuk
print ataupun cetak pendaftaran premis anda. Okey, seterusnya selepas anda telah dapat slip pendaftaran premis, anda boleh pergi ke pejabat kesihatan daerah berdekatan anda untuk mendapatkan sijil FOSIM. Okey, bagaimana sijil FOSIM? Saya akan buat carian di sini. Okey. Sijil FOSIM. Okey. Okey. Selepas anda klik butang daftar, di sini saya tidak klik butang daftar sebab ini adalah contoh semata-mata. Jadi selepas anda klik butang daftar, ia akan keluar seperti paparan ini. Okey. Keluar paparan okey, macam ni. Saya akan buka satu contoh di sini. Okey. Okey, dia akan keluar seperti slip pendaftaran premis makanan. Okey, tahniah, pendaftaran premis makanan anda secara atas talian telah berjaya. Sila cetak slip pendaftaran ini untuk simpanan anda dan tujuan pemeriksaan. Slip pendaftaran premis makanan anda akan dipostkan kepada anda dalam masa terdekat. Okey, sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, sila hubungi pejabat kesihatan daerah yang terdekat. Okey, ini adalah contoh slip pendaftaran premis makanan. Sebaiknya anda print ataupun cetak dokumen ni dan bawa kepada pejabat kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan sijil FOSIM. Okey, sijil FOSIM akan ada seperti satu sijil, ada okey, dia akan keluar macam sijil halal ni tapi dia berbentuk sijil. Okey, saya search FOSIM sahaja di sini. Okey, scroll. Okey, nampak. Dekat sini. Kalau tak silap saya, dekat sini ada tadi. Bukan sekarang. Okey. Okey, tapi anda akan diberikan satu sijil. Itulah penggunaan sistem ini. Saya harap dengan adanya video ini membantu anda untuk mengisi pendaftaran FOSIM anda. Boleh buat sendiri menggunakan telefon bimbit ataupun komputer di rumah anda. Itu sahaja. Terima kasih.